Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua rakan media yang dapat hadir secara fizikal dan juga yang saya percaya sedang mengikuti sidang media ini secara maya di link yang telah pun diberikan dan boleh dituruti selepas ini di FB page Piagam Rakyat. Pertama sekali, sidang media ini adalah oleh gagasan bebas Piagam Rakyat. Persoalannya, apakah dia tujuan kenyataan sidang media ini dan apakah dia sebenarnya gagasan bebas Piagam Rakyat. Pertamanya, gagasan bebas Piagam Rakyat adalah satu landasan perjuangan kebenaran yang melibatkan pelbagai pihak dari setiap kelompok masyarakat negara ini yang sama-sama sedar bahawa sistem tadbir urus negara dan negeri yang kini berpandukan kepada konsep politik kepartian sudah menjadi sebab utama kehancuran kesejahteraan rakyat dan negara serta negeri. Bersandarkan kepada kepercayaan dan keyakinan bahawa sistem tadbir urus negara dan negeri perlu diberi nafas baru di atas landasan perundangan yang betul, maka gagasan bebas Piagam Rakyat telah bersesama dalam tujuan untuk menampilkan satu gagasan calon-calon bebas untuk bertanding di pilihan raya Negeri Melaka ke-15 yang akan datang ini. Rakyat negeri Melaka secara khususnya sememangnya sedar bahawa dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini dan dalam tempoh penggal DUN yang sama iaitu DUN ke-14 di atas kerakusan politik kepartian, negeri Melaka telah terpaksa melalui 2 kerajaan yang berbeza. Kerajaan pertama yang dipilih melalui pilihan raya negeri ke-14 pada 9 Mei 2018 yang mempunyai mandat rakyat telah dijatuhkan pada 2 Mac 2020 melalui pengkhianatan segelintir pemimpin politik daripada gabungan parti kerajaan pada masa itu. Dan kemudiannya, kerajaan kedua pula telah dijatuhkan pada 4 Oktober 2021 oleh para pemimpin politik daripada parti kerajaan yang sama sehinggalah mengakibatkan keperluan pilihan raya negeri Melaka ke-15 ini diadakan. Kerakusan politik dan kegilaan kuasa seperti ini tidak boleh lagi dibenarkan oleh rakyat Melaka. Pada hakikatnya, politik kepartian yang sudah hilang integriti dan kredibiliti ini adalah disumbangkan akibat ketiadaan peruntukan perundangan ketat berkaitan pengosongan kerusi mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri yang menjatuhkan kerajaan akibat lompat parti serta ketiadaan undang-undang ketat berkaitan kutipan dana politik yang menggelorakan secara salah perbuatan rasuah di setiap tahap pentadbiran. Begitu juga kehilangan demokrasi dalaman parti akibat daripada peruntukan ketat Akta Pertubuhan 1966. Secara khususnya Seksyen 18 huruf besar C yang menggagalkan hasrat mana-mana ahli akar umbi untuk membawa urusan parti ke mahkamah bagi tujuan memelihara demokrasi dalaman parti menjadi terbantut. Justru sudah tiba masanya untuk rakyat Melaka secara khususnya dan rakyat Malaysia secara amnya untuk berubah minda keluar daripada konsep politik kepartian. Walau bagaimana sekalipun, ramai di kalangan rakyat Melaka secara khususnya dan rakyat Malaysia secara amnya tidak boleh disalahkan sekiranya mereka tidak mengetahui bahawa pilihan raya yang menjadi tunggak demokrasi berparlimen di negara ini
tidak mewajibkan penglibatan parti politik sebagai tunggak pilihan raya. Walhal mana-mana individu rakyat Malaysia yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon boleh dan wajar menawarkan diri secara bebas tanpa penglibatan diri dengan mana-mana parti politik. Namun, kami di Gagasan Bebas Piagam Rakyat sedar bahawa sejarah juga telah membuktikan bahawa calon bebas yang bergerak secara individu tidak mempunyai peluang kejayaan yang menggalakkan kerana kekurangan fahaman dan penerimaan rakyat sebelum daripada ini, serta perjuangan dan perkhidmatan untuk kesejahteraan rakyat adalah dijangka dan dipercayai kukuh dalam satu bentuk kumpulan. Hatta Gagasan Bebas Piagam Rakyat adalah landasan yang mencantum dan membawa ke semua calon bebas yang berwibawa dan berkelayakan, yang ikhlas ingin menawarkan diri untuk berkhidmat dan menyelamatkan rakyat negeri Melaka daripada kerakusan politik kepartian untuk menjadi calon di bawah satu gagasan bebas yang mempunyai falsafah tertentu. Gagasan Bebas Piagam Rakyat menekankan bahawa calon-calon di bawah gagasan ini mengaku janji kepada kesemua pengundi di negeri Melaka bahawa mereka bertanggungjawab untuk mengambil langkah yang perlu di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri Melaka untuk menyihatkan kembali struktur sosio-politik demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan negeri serta negara. Aku janji ini akan mengikat setiap calon Gagasan Bebas Piagam Rakyat dengan para pengundi Melaka secara terus. Dan sekiranya aku janji itu dimungkiri, maka setiap calon Gagasan Bebas Piagam Rakyat dimestikan di bawah aku janji itu untuk mengosongkan kursi dan meletakkan jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri yang beliau telah dipilih. Inilah satu-satunya cara untuk menentukan bahawa ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Melaka akan berkhidmat dengan penuh integriti, ikhlas dan bukan untuk kepentingan peribadi, tapi semata-mata untuk rakyat negeri Melaka. Justru Gagasan Bebas Piagam Rakyat menegaskan, jikalau rakyat Melaka inginkan perubahan daripada kerakusan politik kepartian, maka rakyat Melakalah yang hendak berubah. Berubah daripada minda ketaksuban parti politik, berubah daripada minda ketaksuban pemimpin parti politik, dan beranikan diri untuk memilih calon-calon bebas di bawah Gagasan Bebas Piagam Rakyat. Akhir kata, bebas ini bukan bebas sembarangan. Bebas ini bebas bergagasan, berwawasan. Bebas inilah ke arah kesejahteraan. Sekian. Sebelum saya membuka kepada para media yang hadir untuk bertanyakan soalan, izinkan saya memperkenalkan kami yang berada di pentas sidang media ini. Saya Hanif Khatri sebagai pengasas bersama Piagam Rakyat dan juga penasihat kepada Gagasan Bebas Piagam Rakyat. Di sebelah kanan saya, yakni di sebelah kiri saya untuk wakil-wakil media adalah yang berhormat Tuan Saleh Amiruddin yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Kuang, Selangor, yang juga merupakan salah seorang pengasas bersama Piagam Rakyat, dan beliau juga merupakan Ketua Sekretariat Pilihan Raya Negeri Melaka bagi pihak Gagasan Bebas Piagam Rakyat. Di sebelah kiri saya juga adalah seorang pengasas bersama Piagam Rakyat, Saudara Muhammad Hanizam Yunus, dan beliau juga merangkap untuk Pilihan Raya Negeri Melaka ini sebagai Ketua Media Gagasan Bebas Piagam Rakyat. Ada apa-apa soalan? Silakan.
Piagam ni adakah hanya bergabung ataupun ada kerjasama dengan sebarang parti yang selain daripada parti besar ni, ada parti-parti kecil yang dikatakan third force ni? Terima kasih atas soalan tersebut ya saudara Jinggu. Piagam gagasan bebas ini merupakan cantuman pelbagai pihak macam dinyatakan tadi di kalangan setiap lapisan masyarakat. Terdapat pelbagai pentas pergerakan, pelbagai pihak NGO. Tetapi piagam gagasan bebas ini tidak melibatkan mana-mana parti politik sama ada dalam kerajaan maupun dalam pembangkang, sama ada yang telah berdaftar maupun yang sedang dalam proses kelulusan. Kita tidak mempunyai kaitan maupun hubungan dengan mana-mana parti politik bagi tujuan gagasan bebas piagam rakyat pilihan raya Melaka ini. Jadi maknanya piagam rakyat ni merupakan satu coalition ataupun penyatuan ahli politik yang berinspirasi nak maju dalam dunia politik. Adakah itu it's a loose coalition? Yes, dia sebenarnya macam ni. Piagam rakyat seperti yang telah diperkenalkan pada 16 Julai yang lalu adalah suatu pergerakan daripada rakyat untuk rakyat. Piagam rakyat telah ditubuhkan sebagai sebuah syarikat tidak berprofit, non-profit making company. Itulah tahap identiti piagam rakyat dan terdapat 10 pengasas utama dalam piagam rakyat. Tapi di bawah gagasan bebas, pelbagai NGO, pelbagai pergerakan lain, sama ada terutamanya yang pihak muda dan pihak-pihak lain, telah pun bersama-sama yang berfikir bahawa keadaan struktur politik negara telah pun hancur di tahap ini. Bagaimanakah caranya nak membetulkan perkara itu? Bagaimanakah caranya untuk mengubah perkara itu? Apakah landasan perlembagaan dan undang-undang yang ada? Wajibkah perlu ada parti politik? So mereka semua bersama dengan piagam rakyat untuk memahami bahawa tidak perlu untuk mana-mana pihak bergantung harap kepada parti, dan tidak perlu mana-mana rakyat dan pengundi wajib memikirkan seolah-olah cuma parti sahaja yang ada hak bertanding, seolah-olah cuma calon daripada parti sahaja yang boleh dipilih. Dan perkara inilah, kesedaran inilah yang kami di sini dan yang ramai berada di Melaka ingin menyedarkan diri kami dan rakyat supaya mereka yang asyik duk merungut secara betul mengatakan kejatuhan sistem parti politik ini ada peluang untuk berubah dan memahami hak mereka boleh masih lagi dipelihara. Itu sebenarnya secara rumusannya. A loose coalition of serious and interested citizens of Malaysia, especially now in the state of Melaka. Salah satu cara nak mengikat dia orang ni daripada menjadi katak dia kata aku janji untuk melepaskan kursi Dun. Tapi benda contoh ni dah berlaku di Sarawak, warisan punya Sabah maksudnya. Sabah sorry, dia dah mengumpat tapi mahkamah tidak mengiktiraf surat post-dated punya surat. Boleh saya jelaskan perkara itu sebab melibatkan undang-undang. Sebenarnya bukan sahaja Sabah. Kita sudah ada parti PKR pun. Apabila dikatakan Azmin Ali dan beberapa lain telah kononnya menandatangani satu surat aku janji, dan sampai sekarang kita dipahamkan belum ada tindakan diambil. Soalannya, aku janji itu ditandatangani dengan siapa? Ditandatangani dengan pihak parti. Pihak parti sebenarnya pada hakikatnya dari segi perlembagaan dan perundangan tidak mempunyai pengiktirafan di bawah struktur perundangan Malaysia. Pihak parti tidak disebut pun dalam perlembagaan dalam 183 perkara yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Aku janji gagasan bebas piagam rakyat ni bukan dengan gagasan bebas piagam rakyat. Aku janji mereka ini, calon-calon kami ini adalah dengan para pengundi yang akan mengundi. Ianya adalah satu kontrak unilateral, satu kontrak tawaran sesepihak yang mengikat dari segi perundangan. Aku janji tersebut telah disediakan dan telah diedarkan untuk ditandatangani oleh kesemua calon gagasan bebas yang akan dilakukan dan akan termeterai
untuk dilaksanakan sekiranya aku janji itu telah dimungkiri oleh mereka kelak. Ya. Jadi soal berkaitan dengan warisan, sebenarnya apa yang dipahamkan melalui laporan media adalah surat tersebut telah dimajukan kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah dan juga dimajukan kepada SPR. Speaker yang memutuskan untuk tidak menerima, bukan mahkamah. Dan dalam aku janji yang kita ada, sebab ramai yang akan nak tanya, bolehkah kita percaya dengan calon-calon bebas? Mereka tidak akan mungkin lompat parti kepada parti-parti lain. Bolehkah kita percaya mereka akan tetapkan aku janji? Tapi di bawah aku janji ini telah juga termaktub satu klausa yang mengatakan adun itu daripada gagasan bebas bersetuju 1% daripada sokongan majoriti kepadanya. Kalau dia menang dengan majoriti 500, 1% adalah 5 orang. Tanpa mengira sama ada orang itu mengundi dia atau tidak. Tapi berdasarkan aku janji yang dia beri, apa yang dia nak buat, bermaksud dia anggap, bukan orang lain, dia sendiri anggap mereka mengundi atas aku janji. Dan bila dimungkiri, mereka ada hak 1% daripada sokongan majoriti boleh terus ke mahkamah. Dan dia tidak akan bantah tindakan di mahkamah. Dia tidak akan persoalkan isu lokus atau hak membawa tindakan. Dan dia bertanggungjawab memasuki penghakiman persetujuan untuk mahkamah berikan deklarasi pengosongan parti. Ini perjanjian adun di bawah gagasan bebas. Bakal adun di bawah gagasan bebas Piagam Rakyat dengan pengundi sendiri, bukan dengan mana-mana organisasi seperti dalam yang kita dengar sebelum ini dengan parti. Jadi insya-Allah perkara ini jika berlaku, jika dikhawatiri oleh para pengundi, ada caranya. Dan kami di gagasan bebas Piagam Rakyat akan menentukan aku janji itu dibawa sampai ke tahap tertinggi mahkamah tanpa pemilihan pihak. Lain sikit ya. So, jadi calon yang dah jadi adun tu, dia akan pilih kalau ada opportunity to support the government of the day, dia boleh loncat pergi sana lah. Itu kita kena faham ya saudara. Sebab kita kena faham sekarang ni, gagasan bebas meletakkan pelbagai calon. Jumlah sebenar akan diumumkan selepas hari penamaan calon. Calon-calon ini sekiranya menang insya-Allah, dan sekiranya jumlahnya cukup, ada peluang membentuk kerajaan dengan sendirinya. Tapi jika tidak, memenangi beberapa kerusi, dan besar kemungkinan parti-parti yang kononnya menang itu perlukan sokongan untuk menjadi majoriti, maka pada masa itu mereka akan menentukan aku janji yang diberikan kepada rakyat siapa yang boleh ikut. Itu yang pertama, itu syaratnya. Yang keduanya, mana-mana adun yang masuk bersidang dalam DUN mana-mana negeri, akan ada masanya kerajaan memberi cadangan-cadangan yang baik untuk rakyat, cadangan-cadangan yang betul. Itu mereka sebagai adun bebas wajib sokong, siapa sekalipun kerajaan. Tak ada kalanya cadangan daripada pihak pembangkang di dalam persidangan DUN pun ada baiknya. Jadi kebebasannya ada pada bebas untuk memilih apakah dia cadangan yang baik mereka akan sokong. Tapi cadangan dan usul serta polisi yang salah akan disanggah. Itu tanggungjawab yang rakyat perlukan sekarang ini. Sebab sekarang ini kita tidak ada apa-apa undang-undang yang mengekang kerakusan politik. Kita tidak ada undang-undang anti lompat parti. Ramai minta undang-undang itu. Ahli politik sendiri bising. Tapi parti politik manakah yang menjanjikan kepada rakyat mereka akan laksanakan undang-undang anti lompat parti? Parti manakah yang menjanjikan rakyat bahawa mereka akan adakan undang-undang berkaitan dana parti supaya mengurangkan peluang ketirisan dan rasuah? Mana ada? Manakah dia demokrasi dalam parti apabila ahli nak membawa perkara membaikkan parti, menyoal pucuk pimpinan parti yang mungkin dah lari pada landasan? Mana-mana usul yang dibawa akan ditolak dan tidak dibawa dalam perhimpunan agung. Kalau mereka bawa di luar kepada media, mereka diambil tindakan disiplin. Dan akhirnya bila mereka dibuang, nak bawa ke mahkamah, mahkamah kata tak boleh.
Isu dalaman parti tidak boleh datang ke mahkamah. Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Jadi soalannya rakyat kena tanya di Melaka, khususnya sekarang, dan Malaysia secara amnya. Kalau politik kepartian sendiri tidak berdemokrasi secara dalaman parti, bagaimanakah kita nak harapkan parti berdemokrasi untuk rakyat dan negara? Itu persoalannya. Dan kita di Gagasan Bebas memberi suatu landasan, memberi satu alternatif segar baru yang berlandaskan perlembagaan dan perundangan untuk rakyat menikmati ke arah kesejahteraan dan memperbetulkan sosiopolitik yang kita sedia ada. Jadi Melaka sekarang ni ada berapa candidate, potential candidate? Saya rasa untuk perkara tersebut saya akan juga minta ketua Sekretariat Pilihan Raya untuk menyatakan secara ringkas kita ada tidak kurang daripada 8 orang, mungkin lebih. Izinkan YB Saleh untuk memberi butiran lanjut. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat Piagam Rakyat Sekretariat Gagasan Bebas Piagam Rakyat telah menerima lebih daripada 20 buah permohonan daripada individu untuk menyertai dan bergabung di bawah gagasan untuk mengambil bahagian di dalam pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Melaka. Daripada hasil permohonan tersebut, kita telah menyaring beberapa calon yang telah kita lakukan, saringan telah kita lakukan, dan terdapat lebih daripada 18 orang. Setakat ini, tetapi dia akan ditentukan selepas penamaan calon pada 8 hari bulan. Jadi kita akan di Sekretariat Piagam Rakyat untuk PRN Melaka ni, kita akan adakan satu pelancaran insya-Allah pada mungkin hari Sabtu, hari Ahad, dan penamaan calon yang akan bertanding di kursi-kursi sebelum penamaan calon. Terima kasih. In fact, jika saya boleh tambah sedikit saudara, pada perjumpaan yang kita akan adakan pada hari Ahad, pada masa itulah senarai lengkap akan dimuktamadkan. Sebab kita ada ikrar-ikrar yang perlu diikrarkan oleh calon, kita ada aku janji yang perlu ditandatangani oleh calon, dan kita ada juga surat-surat peletakan jawatan yang perlu ditandatangani. Sekiranya semua dipenuhi dengan saringan-saringan lanjut seperti yang dijelaskan, maka mereka itulah yang akan bakal bernaung di bawah gagasan bebas Piagam Rakyat untuk PRN Melaka. Jadi siapa dia YB akan sign surat watika? Kita tidak ada surat watika. Tak ada watika. Watika ni lah pahaman salah rakyat. Watika ni adalah kalau parti nak beri calon, maka dia kena bagi kebenaran menggunakan logo. Sebab logo parti telah didaftar terlebih dahulu dengan SPR. Dia bawa kaitan Akta Pertubuhan dan Akta Pilihan Raya. Tapi calon bebas, permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan calon bebas peribadi adalah tidak mempunyai logo khusus. Tapi itu pun kami ada strateginya, dan pada masa ini kami tidak boleh dedahkan lah. Kalau strategi didedahkan, dia tak jadi strategi untuk menentukan suatu logo khusus yang dipersetujui semua akan diperolehi semasa pencalonan nanti. Pembiayaan calon sendiri akan biaya? Ya. Atau sekretariat ada skim nak standardize, maknanya they must have minimum amount of funding on their own so that tak sangkut separuh jalan kempen dan bajet. So how do you overcome that? Semua kempen-kempen dan calon bebas ini akan dilakukan secara centralized. Centralized itu mana kita pusatkan pada Sekretariat PRN Melaka, dan semua bahan-bahan kempen kita akan keluarkan melalui Sekretariat Negeri, dan kempen ni akan dibuat secara bersepadu oleh semua calon-calon di dalam kawasan masing-masing lah. Cuma berkaitan berkenaan dengan pembiayaan, tidak. ia adalah pembiayaan peribadi.
Kita di Piagam Rakyat cuma jadi facilitator untuk mengurus pilihan raya mereka ini supaya menjadi satu menjadikan mereka itu sebagai calon yang datang secara berkumpulan, bukannya sebagai individu sebahagiannya, tapi ia berkumpulan melalui gagasan yang kita kumpulkan. Jadi tak ada benda yang standard lah sebenarnya. Standard semua. Tak, dia macam Kalau ni. standard dia must be a minimum amount of No. You see, Tak. kalau kita tengok perkara itu, ada bahagian dun yang besar saiznya, ada dun yang kecil. Macam mana nak kata standard? Sebab kalau dun tu kecil, mestilah kos dana yang perlukan oleh calon tersebut mungkin kecil. So I think the concept standard tu pun tak begitu tepat lah saudara Jinggu. Dan macam dikatakan oleh YB Saleh tadi, dana adalah atas usaha dan kapasiti calon sendiri. Gagasan bebas piagam rakyat, sama ada di piagam rakyat maupun pihak-pihak lain di belakang gagasan bebas, tidak melorongkan sebarang dana kepada calon. Ini adalah perjuangan ikhlas calon-calon itu sendiri. Pernahkah ada sebelum ini, saya nak tanya baliklah kalau boleh, pernahkah ada sebelum ni mana-mana calon secara ikhlas melain daripada yang bebas individu yang mengeluarkan dana untuk deposit sendiri 5,000 campur 3,000 dan dana untuk kempen secara sendiri? In fact, pada hakikatnya gagasan bebas piagam rakyat ni melakar sejarah untuk pengetahuan semua. Mungkin sempena dengan pilihan raya negeri Melaka, Melaka yang bersejarah, lakaran sejarah bermula di Melaka. Inilah kali pertama calon bebas bergerak secara gagasan. Tidak pernah lagi. Tidak ada dalam bentuk parti politik, tapi bukan secara bersendirian. Dalam bentuk gagasan, seperti yang nyatakan tadi, untuk facilitate. Sebagai fasilitator, membimbing, memandu mereka menjadi adun yang berwibawa semasa di UN, Dewan Undangan Negeri, bersidang kelak. the keyword is facilitating. Yes. Facilitator lah. Ya, saya. Dua soalan. Boleh? Yang pertama, gagasan bebas piagam rakyat ni, adakah dia berdaftar dengan ROS Okey. atau mana-mana ni? Pertama. Yang kedua, contoh kami, saya pernah diri saya dulu, saya Kapten Rahim daripada veteran ATM. Baik. Okay. Kami ada calon di Melaka lah, ada seorang. Jadi kami mempunyai satu parti yang sedang dalam proses kelulusan, tapi belum dari lulusan ni lah. Jadi kalau kita bergabung dengan, ataupun aku janji dengan para lapan tadi, dengan gagasan bebas piagam rakyat ni, so setelah parti kita lulus, kita nak ke arah sana, adakah ia melanggar piagam para lapan tadi? Dua soalannya. Ya, dua soalan. Yang pertama saya nak jawab, yang kedua ada perkara yang kita akan jawab dan ada perkara yang kita tidak boleh jawab seperti ini. Yang pertama tentang piagam rakyat, kami dah cerita tadi, kami ditubuhkan di bawah akta syarikat tanpa keuntungan, non-profit company. Gagasan bebas piagam rakyat pula adalah cantuman pelbagai gerakan lain yang berdaftar ataupun tidak berdaftar dengan piagam rakyat. Jadi gagasan bebas piagam rakyat secara sendirinya tidak berdaftar. Dan kita tidak boleh berdaftar dengan ROS sebab masalah utama, komplain utama, aduan kita utama adalah permasalahan ROS. Undang-undang pertubuhan di bawah ROS tidak membentuk secara demokrasi untuk menyihatkan aktiviti-aktiviti politik. So kalau kita itu komplain kita, takkan kita nak masuk daftar di bawah mereka pula. Tanggungjawab kita untuk mengadakan wakil rakyat, sama ada di PRN Melaka yang cukup supaya perkara ini dapat ditangani, dan bila dah sihat, dah ubah akta-akta yang perlu, maka di masa depan mungkin dalam 5, 10, 15 tahun akan datang, bila undang-undang pertubuhan telah lengkap, maka gagasan-gagasan ini bolehlah memikirkan sama ada ingin diformalisasi ataupun tidak. Tentang soalan kedua, sebenarnya seperti yang ditekankan, kita membawa calon-calon bebas. Bagi kami, calon-calon bebas bermaksud mereka tidak langsung mempunyai kaitan dengan parti politik. Ya. Jadi, dengan jawapan yang jelas tersebut, saya percaya
saudara boleh fahamlah apa yang dinyatakan di sini. Jadi perkara lain mungkin kita boleh bincang di kemudian daripada sidang media ini. Baik. Mr. Management fee. Oh, piagam rakyat maupun gagasan bebas piagam rakyat tidak ada langsung mengambil sebarang duit. 1 sen pun ada. In fact, segala kos ulang alik kami, pengendalian, penyediaan dokumen, kos ulang alik, kos media, tidak ada langsung diambil daripada mana-mana calon maupun mana-mana pihak NGO lain dan daripada poket kita sendiri. Nah, sebelum soalan lanjut, saya nak tekankan sikit, Saudara Hanizam adalah sebagai ketua media kita dan kami menyediakan perkara ini secara khusus kepada Saudara Hanizam sebab kita tahu pergerakan dan kempen pilihan raya kali ini akan mempunyai pelbagai kekangan dan sekatan SOP. Jadi di situ Saudara Hanizam mungkin ada perkara yang nak jelaskan. Mengenai kekangan SPR ni, kami ada strategi kami sendirilah. Rasanya kita tak Simpan strategi. kami rasa tak boleh kongsi strategi ni setakat ni. Jadi bila berlaku kekangan ni, rasanya kebanyakan tu dah ada level playing field lah antara bebas dan parti-parti yang lebih established, kan? Bermakna diorang tak ada ceramah mega, kami pun memang tak mampu pun ceramah mega, kan? So kat situ ada persamaan level playing field. Jadi mungkin kat situ kami berharap ada sedikit kelebihan lah pada kami ni untuk calon-calon bebas. Jadi berkenaan strategi tu kita tak boleh bincang lah sekarang ni bagaimana kita akan berkempen. Tapi macam soalan pasal keuangan tadi tu, kami di Piagam Rakyat, calon-calon bebas kami ni kemampuan keuangan terhad. Jadi kami, orang kata, menyumbang kepakaran kami untuk orang kata memaksimalkan setiap sen yang mereka belanjakan, calon-calon ni. And let's say kalau mereka belanja 10 sen, kita make sure impact dia, kesan dia RM1. Kan? Jadi itu antara kepakaran yang kami akan sumbangkan lah kepada calon-calon bebas yang kebanyakannya tak ada pengalaman pun dalam politik, zero. And then bagusnya bila tak ada pengalaman dalam politik ni, mana dia tak pernah tercemar dengan budaya-budaya politik tak sihat sebelum ni. Kan? Okey, itu sajalah. Baik, sebagai tambahan kepada isu media ni, saya rasa perlu juga kita tekankan dua perkara. Yang pertamanya, setakat ini syarat-syarat kempen yang telah diumumkan oleh pihak SPR dan pihak-pihak berkenaan adalah mulai daripada 25 hari bulan Oktober dikatakan tidak ada apa-apa aktiviti am maupun perjumpaan dan sebagainya, majlis pelancaran jentera dan sebagainya dibenarkan di Melaka. Dan aktiviti-aktiviti lanjut ataupun syarat-syarat kempen dan sebagainya kami percaya akan diumumkan selepas pada hari penamaan calon. Dan kami akan bersedia lebih-lebih lagi di media maya maupun secara bergerak jika yang dibenarkan. Yang keduanya, jangan juga kita lupa bahawa Piagam Rakyatlah yang pertama telah menekankan peri pentingnya ada SOP yang ketat supaya kesalahan dan kesilapan semasa PRN Sabah tidak berulang. Dan kami mengulangi lagi pada hari ini, kalau boleh, kalau nak sekat, maka pihak KKM, pihak PDRM, pihak SPR kena mengadakan pelaksanaan yang adil dan saksama terhadap kesemua pihak. Inilah peluang pihak berkuasa membuktikan mereka boleh melaksanakan undang-undang tanpa dua darjat. Jadi tutup sempadan, maka tutup sempadan walaupun kepada Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri maupun Presiden UMNO Zahid Hamidi selepas dia balik dari Jerman, maupun Najib Razak sebagai Ketua Jentera UMNO, maupun Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu, maupun Anwar Ibrahim, maupun Lim Guan Eng, sesiapa sahaja. Dan kekalkan pilihan raya ini di dalam sempadan Melaka. Sebab ini adalah untuk rakyat Melaka. Ini bukannya PRU Malaysia. Jadi kalau nak adakan syarat-syarat ketat, saya syorkan kepada SPR di bawah sidang media ini untuk mengambil kira permintaan dan tegasan gagasan bebas piagam rakyat. Jangan nanti yang atas terlepas, yang bawah yang sangkut. Itu saja.
Soalan seterusnya jika ada juga. 3 minutes punya summarize your SWOT, strength, weakness, opportunity and threat. What do you think? Just a short summary. Baik, sebelum rumusan ada apa-apa lagi nak tambah? Itu tak ada. Ada apa-apa lagi? Secara rumusannya bagi kami lah, pertama sekali, kalau kita betul-betul ikhlas dalam rungutan kita bahawa kita dah tak yakin dengan parti politik. Kita dah tahu bukan saja di Melaka, di satu Malaysia, cacam marbak, kerakusan politik, gila kuasa, ligan jawatan, minta imbuhan, berleluasa dari hari ke hari. Kalau kita yakin, maka satu-satunya cara yang kita ada di Melaka dan juga di Malaysia adalah keluar daripada kepompong politik kepartian, keluar daripada tempurung parti, dan lihatlah pilihan-pilihan lain yang ada dengan calon-calon bebas yang ikhlas berjuang menggunakan tenaga, masa dan kos dana mereka sendiri. Inilah yang kita boleh harapkan pada masa ini. Kalau kita nak politik, sosiopolitik negara dan negeri berubah, maka rakyat kena berubah. Pemilih, pengundi sendiri kena berani berubah. Inilah masanya rakyat faham hak mereka dan cara mereka melaksanakan melalui konsep gagasan bebas piagam rakyat. InsyaAllah. Okey. So saya sudahi. Kami sudahi sidang media ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.